Warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin semua, sebelum daripada kita nak baca kitab kita ni, hamba terlebih dahulunya sebagai mengambil peluang mengucapkan takziah sebesar-besarnya kepada pihak masjid kerana di atas kepulangan almarhum Tuan Haji Tajuddin bin Yaakob, bendahari masjid kita ni, wabil khusus keluarga beliau kalau ada di sana. Kalau tidak ada, mohon disampaikan kepada isteri beliau atau anak-anak beliau. Dan kami menyaksikan bahawasanya almarhum Tuan Haji Tajuddin bin Yaakob ghafarallahu lahu, seorang yang soleh dan seorang yang istiqamah di dalam setiap amalan dalam masjid kita ni, insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita menghadiahkan Fatihah juga untuk beliau. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikh musannifi hadzal kitab wa ila ruhi Tajuddin bin Yaakob wa usulihim wa furu'ihim wa man yantasibu ilaihim syai'un lillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Dan imam yang buta itu bersamaan dengan imam yang melihat. Situ deh. Kita masih lagi di dalam bab atau dalam perbahasan tertib afdaliyah imam. Itu tertib yang orang panggil yang utama jadi imam. Jadi hari itunya kita berhenti hak lebih afdal kalau sekalian yang sama tu, itu yang lebih bersih pakaian dan badan dan pekerjaan, bersih-bersih daripada daki-daki. Kemudian yang lebih elok suara, kemudian yang lebih elok rupa. Hari ininya kita masuk lagi, dan imam yang buta, itu imam hak buta. Mana buta ni tak ada sifat pelihak lah. Itu mana buta. Tu kalau pejam mata, bila tutup buta, orang panggil tak melihat. Tak melihat bila tutup buta. Buta ni makna tak ada sifat pelihak. Tak ada orang panggil kekuatan atau kuah yang mampu untuk dia idrak, dia nak mendapat dengan sifat pelihak dia. Itu dia panggil buta. Tak ada sifat pelihak.
Tu imam yang buta. Tiba-tiba tu imam, dia nya buta tapi tu imam hafiz Quran, alim, ada belak. Nah, kalau di Mesir tu banyaklah. Nah, syekh-syekh hafiz Quran, alim tapi buta. Tapi ingatan dia tu lebih kuat daripada kita orang celek ni lagi. Tu ni. Kenapa? Kerana tu hati mereka ni bersih. Nah, dia tak tengok macam kita ni tengok segala benda. Nah, tengok segala benda. Benda baik pun tengok, benda tak baik pun tengok. Dan kalau benda tak baik tu, kalau tertengok, tu dimaaflah. Tertengok, an-nazratul ula ilaika. Pandangan pertama tu free, hadiah. Tengok, tertengok. Nah, tertengok pak alih mata. Comel juga kata ni. Wan nazratu tsani alaika. Tengok kali kedua tu berdosa lah. Nah, tengok pas tak kelik pula. Siap kata ni. Tu hak jadi duk lupa tu. Cik Imam Syafi'i ni. Imam Syafi'i ni dia kalau dia baca muka surat sebelah ni masuk automatik. Tak ada kena hafal. Untuk hebatnya Imam Syafi'i. Nah, satu kali dia pergi ke pasar raya, tertengok tumik perempuan tua. Tu tumik, bukan kopek dak, tumik nak kata ni. Tumik perempuan tu tua. Balik ke rumah nak ngaji, nak ngapal. Hafal sebelah ni tak masuk automatik. Sudah. Gundah adalah dia. Nah, susah hatilah. Kita hafal kuliah tu berapa puluh tahun tak ingat kita tak rasa susah hati. Dia kata ni, susah hati kita kalau tak boleh makan nasi sebuku pagi rasa susah hati lah. Tak ada duit ke baru susah hati. Orang akhirat ni, orang soleh, orang alim ni, dia susah hati kalau urusan akhirat dia tu tergendala. Kita urusan akhirat tak tergendala, kalau gendala pun tak ada rasa susah hati apa kita. Nah, yang penting urusan dunia kita tanggung beres. Itu je kitanya. Dia pun syakau tu ila waqi'. Dia pun mengadu hal, mengeluh kesah dia kepada guru dia Waqi'. An su'il hifzi, tentang buruknya hafalanku. Nah, buruknya hafalan. Mana buruk? Hafaz pipin ni tak masuk automatik. Tu hak buruk dia. Nah, tu kita lebuk buku nak ngapal tu ni. Tak ingat-ingat, berapa puluh kali ulang, tak ingat-ingat. Ataupun ingat, mudah lupa. Itu. Kerana itu ilmu sifat dia al-ilmu saydun. Ilmu tu ialah binatang binatang liar. Al-ilmu saydun ay kasaydi. Ilmu tu binatang liar, itu seperti binatang liar. Lepas tu bila binatang liar nak ikat dia, tak nak bagi liar, tak nak bagi lari, macam mana? Wal kitabatu qaidun. Maka penulisan, kitabah, menulis, dhabit, itulah sebagai tali pengikat. Dah. Sebab tu tutup guru ni dia ada beberapa kelasan dia, ada peringkat dia, ada martabat dia. Ada setengah tok guru otak bijak. Dia mengaji ni tak perlu dhabit, tak perlu menulis, dia boleh baca semua kitab Arab hak kosong-kosong tak ada dhabit pun dia boleh ingat. Nah, ketika muda hebat, tapi bila mari tua sudah. Nah, wal iazubillah. Nah, kalau Tuhan bagi penyakit nyanyuk, susah, cepat lupa. Biasanya dia kena cari pula kitab-kitab kawan dia hak rajin dhabit. Itu dia. Tu. Tapi kalau tok guru hak jenis kurang cerdas, masa mengaji ni semua benda dia dhabit. Semua benda yang mengaji dia tulis. Batuk tok guru punya tulis. Tok guru batuk, tulis. Teka tu duduk dengan batuk tu. Habis benda dia tulis. Asal keluar mulut tok guru dia semua benda dia tulis. Tika muda ni tak berapa nak sedap sangat lah mengaji dengan dia. Kenapa? Kerana dia sikit-sikit nanti dulu saya nak tengok apa saya tulis yang saya lupa Tapi orang lagu ni siapa ke mati boleh mengajar. Sebab apa? Kalau kitab dia tak terbakar lah. Kalau kitab dia terbakar pun tak boleh juga. Sebab dia tulis belakang dalam kitab dia masa hidup mengaji. Tu walau tua nyanyuk mari pun ada di kitab dia dhabit apa tok guru dia syarah. Itu lebih
Sebab tu mengaji ni kena dhabit, kena tulis. Kalau gitu fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Memberi petunjuk oleh wakil kepada aku, kata Imam Syafi'i, supaya tinggal maksiat. Allah. Tengok, bukan tengok, tertengok. Tumik tu. Tengok tumik berasa serang kau ni. Sini. Tak ada rasa gapo tumik ni. Perempuan tua pula tu. Tapi itu sudah dikira maksiat di sisi orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Tu orang muqarrabi dikira maksiat dah. Kenapa? Al-ilmu nurun, li'anna al-ilma nurun, kerana bahawasanya ilmu tu ialah cahaya. Fanurullah, maka cahaya Allah tu la yuhda lil asi, tidak akan beri petunjuk kepada orang yang kaki maksiat. Itu. Maka sebab tu kalau ngaji payah nak faham ke apa semua sekali tu, bukan sebab kurang makan kismis ke apa. Hak banyaknya sebab kaki maksiat. Terlebih lagi benda hak paling payah sekali kita nak jaga, mata. Sebab tu kalau kita mengaji kitab penawar bagi hati anggota 7 hak dibila oleh Syekh Qadir Mandili. Hak pertama sekali anggota berapa? Mata. Sebab apa? Daripada mata jatuh ke hati. Tu je lorong tu dekat orang tua-tua berkata, daripada mata jatuh ke hati. Benda hak kita tengok 10 tahun dulu ni, 10 tahun dah kita tengok, lah yang mari teka duduk relax. Sedap juga kalau boleh tengok pula. Ini mata. Maka sebab tu orang celak ni lebih kuat mujahadah dia berbanding dengan orang buta. Orang buta tak tengok apa aja. Tu. Dan imam yang buta tu bersamaan dengan imam yang melihat. Mana dengan imam yang ada sifat pelihat. Itu makna yang melihat, mana yang bersifat dengan sifat pelihat. Secara lazim kita kena faham lagu tu lah. Kalau kita mengaji ilmu tauhid Allah Ta'ala tak cerita dia ada sifat samad basar. Allah Ta'ala cerita wa huwas sami'ul basir. Dia Allah tu zat yang maha amat mendengar, maha amat melihat. Secara automatiknya kita kena faham, zat Allah Ta'ala zatun muttasifatun bis sama'i wal basari. Zat yang bersifatlah ia zat dengan sifat pendengaran dan penglihatan. Gitu. Cumanya dalam bobik ambo masa duk mengaji dulunya, Tok Guru kata tidak ada kurang orang buta daripada orang yang melihat ni, orang yang ada sifat melihat ni, khilaf ulama. Khilaf ulama. Ada setengah ulama dia kata lebih orang yang buta daripada orang yang melihat. Ada setengah ulama kata orang buta lebih daripada orang melihat. Setengah ulama kata lebih orang melihat daripada orang yang buta. Kerana apa? Katanya ulama, imam yang buta tu afdal daripada imam yang melihat. Lebih imam yang buta daripada imam yang melihat. Kerana apa? Pertamanya kerana lebih khusyuk dan terjaga najis maknawi. Tengok. Lebih khusyuk. Hati orang yang buta ni lebih khusyuk. Dia nak ingat kau gapo? Nak ingat kau gapo? Tak ada ingat kau gapo, ingat ke Tuhan lah. Kita orang celek ni bila nak pergi masjid, tengok gua tu, tengok gua ni, kelah kereta baru buat ni. Masuk dalam semaya boleh ingat lagi. Haji beli kereta baru selisih ni. Duk ingat lagi. Orang buta nak ingat gapo? Ini ingat gapo? Hati dia tu tak ada bekas apa dengan mata yang tidak ada sifat pelihat. Kan itu dapat lihat gapo? Maka orang buta tu kata setengah ulama lebih daripada imam yang melihat, imam yang buta ni kerana apa? Pertamanya kerana imam yang buta tu lebih khusyuk daripada imam yang melihat, dan lebih terjaga daripada najis maknawi daripada imam yang melihat. Najis maknawi ni najis hak bahasa maknan dalam hati. Tu najis ni ada dua. Najis hissi, najis hissi, najis hak nampak tengok mata adalah.
Mana? Tu lah, keluar daripada dua abimana kita tu. Kubul dan dubur kita tu. Ataupun hak keluar daripada mulut juga, hak sapa dah di maidah kita ni. Macam mutah gapo semua dah tu ni. Atau benda hak dalam tubuh kita, darah, nanah, dano dah. Melainkan air mani saja, tidak orang panggil najis. Itu dalam bab taharah tu kita duk bicara habis dah tu. Baik. Jadi satu laginya najis maknawi. Mana najis maknawi ni? Hasad, riya, ujub, sum'ah, takabbur. Orang buta nak ada riya. Dia tak tahu orang ada kodok dalam masjid. Siapa hak ada? DO ke YB ke Datuk Seri ke Tan Seri Sultan ke apa? Dia tak tahu. Orang buta. For kita masuk masjid, ada orang weh. Ada orang kita hak kita nak tunjuk. Jus dah lah. Akak takbir 5 minit akak tangan sini. Abjurus lah. Cuba kalau kita semaya sore rumah, duk baca ayat panjang-panjang dah. Dah. Bawa jadi tu imam di surau masjid. Baca Al-Baqarah rakaat pertama, Ali Imran rakaat kedua. Mampu kerah makmum. Apa tu? Nak tunjuk. Hebat aku ni. Kalau orang buta, nak tunjuk siapa? Dia pun tak tahu orang ada kedap. Nak takabur mana? Dia sendiri pun buta. Nak rasa dia lebih pada orang lain. Dia sendiri pun buta. Kalau boleh dia nak tengok alam ni, nak tengok dunia ni, macam mana comelnya, moleknya, bagusnya. Cuba kita orang hak celek, hak boleh tengok ada sifat pelihat ni. Kalau Tuhan awak buta, setuju hang tak? Setuju tak? Bangun-bangun pagi esok tidur buta. Kata alhamdulillah ya Allah, gitu ke? Kalau ribut bah. Mana tak apa ni? Sudah. Kayak gitu. Bila Tuhan tarik nikmat ya usah nikmat boleh melihat ni besar. Sifat pelihat Tuhan letak pada mata kita tu besar. Orang buta sendiri pun nak sifat tu. Tapi Tuhan tak bagi, Tuhan uji dia. Makanya nak takabur kan? Tak takabur. Nak hasad ke apa? Tak ada dua hasad. Muka dia sendiri kurang. Maka orang buta tu, imam buta ni lebih terjaga najis maknawi berbanding dengan tu imam hak jelek. Itu kata setengah ulama. Tu. Tapi tu imam hak jeleknya saja lebih dia daripada tu imam hak buta. Mana? Tu imam hak jelek ni pula terjaga daripada najis yang hissi. Tu imam hak orang bukan hak buta, tu imam hak jelek. Tu imam hak ada sifat pelihat ni lebih dia daripada tu imam butanya apa? Dia lebih terjaga daripada najis hissi. Najis hak nampak tengok dengan mata. Tahu tahi kicuk duk mana, tahi kucing duk mana, tahi ayam duk mana. Ni mungkin nampak dengan mata dia. Tu orang buta tak nampak, apa-apa bang. Warna bang busuk angan, tahi ayam. Duk sujud atas tahi ayam. Nak warna orang buta. Ya batas maya gitu basuh dulu dah sini. Mula. Tapi kalau orang jelek nampak tak cicak ada tu ambil dulu apa. Tak ayam ada tu, tak kucing ada tu. Apa? Dia jelek. Jadi lebih orang tu imam melihat tu imam ada sifat pelihat ni daripada tu imam buta mana? Terjaga daripada najis hissi. Tapi lebih tu imam buta tadi dua. Terlebih khusyuk dan terlebih menjaga daripada najis maknawi. Itu kata setengah ulamanya, lebih tu imam buta berbanding tu imam jelek. Itu wakilah lah tu. Wakilah ni ay waqala ba'dul ulama, kata oleh sebahagian ulamanya lebih afdal tu imam yang buta berbanding tu imam yang jelek. Tu. Tapi tak, sininya kata dan imam yang buta itu bersamaan pada afdalnya tu daripada imam yang melihat. Habis situ. Habislah. Dan niat mufaraqah oleh makmum dengan uzur. Ni niat mufaraqah. Mufaraqah ni orang becek. Bercerai, pisah daripada tu imam, tak ikut dah. Kita kat takbir tu niat mutaba'ah. Allahu akbar, aku semain syak ni,
makmum dia, makmum tu imam ni, jemaah ni. Itu panggil niat mutaba'ah, niat ikut. Dah. Bo duduk semaya, mufarakah becek, pisah. Tak sikut dah. Itu maknanya. Itu makna mufarakah, pisah, becek. Dan niat mufarakah, niat berpisah. Niat becek, niat bercerai oleh makmum dengan uzur. Dengan uzur, ada keuzuran kita kata. Bukan dengan ketiadaan uzur. Kalau ketiadaan uzur dia pergi becek, dia pergi mufarakah dengan tu imam, tu tak dapat lah, luput lah. Ni orang panggil kita mufarakah dengan tu imam tu dengan uzur. Ada uzur, ada sesuatu yang uzurkan oleh syarak, dima'zurkan oleh syarak. Niat mufarakah lagu tu, contohnya ada contoh ada. Tu depan tu ada seperti. Nanti lu jawab dulu. Tiada luput fadilat jamaah. Tak luput Artinya dia dapat, orang panggil fadilat berjamaah tu dia dapat. 26, 27 tu dia dapat. Lepas tu tak separuh je. 2 rakaat. Lepas tu 2 rakaat lagi mufarakah, pisah, tak ikut tu imam. Tapi uzur, ada uzur. Dapat orang panggil fadilat jamaah. Misal dulu bagi uzur. Uzur lagu mana tengok? Seperti keuzuran diri makmum. Tu makmum tu ada keuzuran. Ada uzur apa tak kira lah kita kata. Contoh tu imam ni panjang sangat ni. Kita ni ada orang panggil apa? Bini nak beranak ke berapa? Ada uzur. Ada keuzuran. Duduk semaya 2 rakaat, pak tengok kelip. Lapu telefon dekat sini. 3 kali, 4 kali telefon ni. Bini aku duk 9 bulan dah ni nak beranak dah ni. 3, 4 kali, 5 kali. Tak kena akak situ halu batas. Kita pun niat mufarakah, niat pisah tu imam. Rebas ke? Allahu akbar, Allah Maha Hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada uzur diri kita sendiri. Ada masalah apa? Dapat fadilat jamaah, dapat. Tu bukan sengaja-ngaja dak lah. Tak ada uzur gapo malah tu tak dapat. Hak malah tak dapat bukan uzur tu. Ini ada uzur diri ikut lah. Seperti keuzuran diri makmum, ikut keuzuran diri makmum gapo, sakit perut nak berak ke. Ya tu uzur tu. Lebih teruk lagi 2 rakaat ni pakai berak situ dah. Tapi kalau gohit sendiri, rebas sendiri, ada ni kena jaga tomat ninah lah. Tapi syarat-syarat terpelihara lah. Lama gohit sendiri, Allah Akbar, Allah papagut ayam gitu, tak ada tomat ninah, tak sah juga semayangnya. Tu. Atau meninggal oleh imam akan sunat yang dimaksudkan. Sunat yang dimaksud ni makna sunat yang ditujukan. Mana? Sunat ab'ad. Itu makna sunat yang dimaksudkan, makna sunat ab'ad. Dalam semaya ni kita ada sunat ab'ad dan ada sunat hay'ah. Tu sunat hay'ah mana? Seumpama angkat tangan ketika takbiratul ihram, itu sunat hay'ah tu. Tu Allahu akbar kabira, doa iftitah, a'udzubillah, bismillah, saktah antara takbiratul ihram dengan doa iftitah dengan auzubillah dengan bismillah. Waladhdallin dengan amin, saktah. Itu semua tu sunat hay'ah. Mana sunat orang panggil perhiasan bagi semaya saja. Artinya kalau kita tinggal pun tak jadi orang panggil apa? Kurang sembahyang kita tu. Tak jadi kurang semaya kita tu, tetap lebih. Dia orang panggil kalau dalam kitab Muniyatul Musalli, Syekh Daud Fatani kata sunat hayat tu seperti bulu-bulu pada tubuh manusia. Gugus tak ada orang perasan. Kau mana? Kau gugus pun mana bulu dia mau tak ada sebelah kiri kanan lagi. Dah, tak ada orang perasan bulu kan? Banyak ni bulu ni. Gugus tak ada duk perasan. Lagu tulah sunat hayat. Cabut tak terbuat tidak membawa kurang semaya tu. Tu. Yang keduanya sunat ab'ad. Ni
Ni orang panggil sunat yang dimaksudkan. Atau meninggal oleh imam akan sunat yang dimaksudkan. Tu mana? Makmum ni dia mufarakah dengan tu imam. Kenapa? Karena meninggal oleh imam akan sunat yang dimaksudkan, yang ditujukan. Mana misal dulu? Sunat yang ditujukan, yakni sunat aba'ah. Seperti tasyahud awal, yang itu imam tu tinggal tasyahud awal. Tu. Tapi tinggal tasyahud awal ni kita bahas dah dulu dah ni. Ingat bahas dah. Ingat tak? Tasyahud awal dulu. Ingat tak tinggal tasyahud awal ke mana? Tu. Kalau kita dah orang panggil tasyahud awal tu, kita tak sikut tu imam. Dia tak wajib muafakat pada buat, tak wajib muafakat pada tinggal. Itu dia panggil sunat-sunat ni. Seperti kunut. Kunut pun tak wajib muafakat pada buat, tak wajib muafakat pada tinggal. Contoh lagu mana? Contohnya tu imam kunut. Tu imam kunut. Kita tak si kunut. Boleh tak? Boleh. Lepas tu duduk mana? Dalam duduk iktidal lama jangan. Iktidal tu min rukni tu qasir, daripada rukun yang pendek. Tak boleh kita duduk sengaja lebih daripada qadar baca Al-Fatihah, batal semaya kita. Melainkan nak baca kunut. Baca kunut tu lain. Tu imam dia panjang sebab dia baca kunut. Kita tak boleh baca kunut. Lepas tu kita tunggu oleh rokok. Rokok pula dah. Duduk pergi sujud lagi. Tu tak wajib muafakat pada buat kan. Dan tak wajib muafakat pada tinggal. Mana? Tu imam pula tak kunut. Sami'a Allahu liman hamidah. Rabbana, kita pun siap dah tak ada tangan Allahumma hdina. Dia Allah ingat kau Allahumma hdina, Allahu akbar. Bro, nak pergi sujud dah tu imam lupa kena. Kita nak buat juga. Boleh. Tak wajib muafakat pada tinggal. Allahumma hdina kita baca juga. Tapi semoleknya Allahumma panjang pendek sudahlah kalau tu imam tak buat kan. Tu tak ada duk payah apa kalau tu imam tak kunut. Kita nak kunut juga. Kunut pendek. Allahumma ighfirlahu. Allahumma ighfirlahu. Allahumma ighfirli ya ghafur. Contoh. Allahumma ighfirli, ya Allah Tuhan ampuni aku, ya ghafur, Tuhan yang Maha amat pengampun. Itu panggil kunut tu. Mana ada doa, ada puji. Itu. Itu. Lalu tu makmum tadi tu hang farakah. Boleh? Tak ada apa? Tak luput orang panggil fadilat jamaah. Tak luput. Atau melebih memanjang oleh imam. Tu imam ni baca panjang berdoa, rokok pun panjang, semaya isyak je supaya tak sebeh. Itu ni, lebih panjang. Siapa nak tumbai makmum? Ni misal lagi ni, misal bagi keuzuran. Atau melebih memanjang oleh imam, yakni akan sembahyang. Tu imam maya baca panjang. Tu rakaat pertama. Al-Baqarah. Jangan lagu tu kita jadi imam ni. Sini. Nabi SAW sabda, "Idza amma ahadukum." "Idza amma ahadukumun nasa." Dalam hadis yang lain bunyi lagu tu. "Idza amma ahadukumun nasa." Apabila menjadi imamlah oleh salah seorang daripada kamu an-nasa akan manusia, falyukhaffif, maka hendaklah kamu ringan. Tu kamu kena ringan. Sebab itulah afdal dalam sembahyang ni kita baca surah-surah yang tamam, dia panggil. Surah tamam. Surah apa surah tamam? Surah yang boleh habis lalu. Mana? Wadduha, inna a'tayna, alam nasyrah, wattin, alhaqumut taka, ada wailul likulli. Tu surah-surah hak tamam dia panggil. Apa? Surah yang boleh baca awal sampai habis lalu. Kalau Al-Baqarah berapa juzuk nak boleh ke habis tu? Juzuk pertama saya kulu, juzuk kedua tilkar rusulu faddalna, juzuk ketiga 3 juzuk nak boleh ke habis surah. Mampu kerah baca tu. Tu.
Lebih banyak pahalanya kita baca surah tamam daripada kita petik-petik, tebuk-tebuk tapi tak tamam. Gitu dah. Tu. Ini kadang-kadang orang kita ni tak mengaji fiqh, dia tak faham tu. Dia tak faham. Dia nak tu iman ni kalau boleh kat baca macam Syekh Abdul Rahman Sudih tu, macam tu. Macam boleh puasa tarawih tu, sepipi selah maghrib lebih-lebih lagi ringkas. Kuliah kul Allah cukup. Tu lagu tu. Banyak pahala tu lagi daripada petik tapi tak tamam. Petik mana? Tebuk-tebuk. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allahu akbar. Kurang pahala tu berbanding dengan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Banyak pahala tu lagi. Tu. Tapi takutlah ustaz, lama makmum kata tu imam mana? Tu imam kulhu ya. Apa? Kulhu semua, tak ada surah lain ya. Sini. Aduh, dia takut kau orang. Takut apa kita nak pahala banyak, jangan takut kau orang. Orang bila jahil dia katalah belaka, dia nak kata. Karena al-jahilu a'daul ilm, a'dalul alimi, a'dalul alimi. Orang jahil itu musuh bagi orang alim. Ya dah, ada pelik apa dah. Jadi kita orang alim ni pula lah kena menerang. Ada tempat-tempat apa ustaz Alam Nashrah, kuliah, wadduha. Ada apa surah-surah besar? Boleh. Saya semaya tahajud rumah, mari. Nabi tu lagu tu. Nabi tu kalau tahajud qiyamul lail di rumah, sahabat ikut, lengah malam. Tak bekak apa kaki Nabi. Tu Nabi. Bangun semua semaya malam hatta tatawarramat, hatta tatafattarat qadama. Hingga pecah bengkak tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa? Semayang malam bacanya panjang. Rakaat pertama Al-Baqarah, satu surah. Bukan Al-Baqarah, Allah bukan gitu. Betul ni. Satu surah Al-Baqarah. Rakaat dua Ali Imran. Yang ketiga An-Nisa. Rakaat keempat ada main begitu. Kalau semaya seorang. Tapi kalau semaya berjemaah pendek-pendek. Fal yukhaffif, maka hendaklah kamu tu memperingan. Tu lagu tu. Kita pula terbalik. Kalau semaya seorang Fatihah senapah. Allahu akbar. Subhanallah. Amin. Allah sama. Tu kalau semaya seorang. Kalau jadi tu imam tu, ya Allah panjang. Hanya terbalik dengan sunnah. Sunnahnya kalau semaya seorang itulah panjang. Bila jadi tu imam orang ramai pendek, peringan. Kita pula kalau semaya seorang tu pendek. Kalau itu imam baru panjang, kan balik lagu tu. Siap kalau makmum kata Allah tu imam panjangnya baca, pak cik ngah lutut. Pak cik kena cek iman pak cik tu. Dia yang marah pula pak cik. Iman pak cik dhaif tu, tak kuat tu. Tengok iman orang lain kuat belakang macam saya ni. Siap. Patut wajib kata tu imam jahil. Tu. Tu. Maka kena pendek. Fal yukhaffif. Kenapa Nabi kata fal yukhaffif? Maka hendaklah kamu peringan. Fa inna fikum. Kerana sesungguhnya sabik adalah pada fa inna fihim. Kerana sesungguhnya adalah pada mereka itu. Siapa? An-nas dari manusia itu al-kabira, orang-orang tua. Was-saghira, budak-budak. Budak-budak lu panjang sekabut jadi tak jadi nak maya ya nak cuek panjang lagi tadi main bergambar lu sini was-saghira, budak-budak. Wad-dha'ifa, orang lemah. Orang lemah, orang pakai tukar, orang sakit. Wazal hajati, dan orang yang mempunyai hajat. Orang ada hajat. Mari singgah sejid. Ingat ke? Nak semai jemaah dapat pahala berjemaah. Tiba-tiba tu imam berdakat ngah 15 rakaat pertama dah tu ni. Setengah juzuk, 15 setengah juzuk. 10 juzuk. Selak dia. Tu. Lepas tu Nabi kata mana?
Idza shalla ahadukum, apabila semayang oleh seorang daripada kamu, li nafsihi, seorang dirinya, falyutil ma syaa, maka panjaikanlah barang sekehendak kamu. Oh, tu gitu. Kalau semayang sore, panjailah Nabi kata, barang sekehendak kamu. Ikutmu nak panjang mana? Apa pergi? Mu sore. Nah, tu. Jadi kita biar orang panggil apa? Buat biar kena dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum fiqh hak disebut dalam kitab-kitab fiqh. Tu nak tu imam tahqiq. Tu nak tu imam tahqiq. Mana maghrib tu baca kat sepipi dua helai tak kena gitu. Maghrib kuliah kul Allah cukup. Isya wa duha alam nasyrah padai. Gitu. Atau sabbihi kalau nak panjang sikit wasyamsi wa duha ke. Tak apa. Surah tamam. Nah, tu lebih banyak pahala. Pas makmum pun tak makmum hak malah pun tak belebel. Tak marah kau orang amal tu ni. Oh, pendek sedap tu imam ni pendek. Tu lagu tu. Atau melebihi memanjang oleh imam yang akan sembahyang. Padahal makmum dhaif. Tadi Nabi kata sesungguhnya pada mereka itu orang yang mengikut kamu tu al-kabira was-saghira wad-dha'ifa, orang dhaif. Padahal makmum dhaif, lemah. Mana dhaif ni lemah. Atau ada gaduhan. Gaduhan ni bukan gaduh. Ya gaduh ni kalau lorak Kelantan sini. Gaduh dengan mana bala. Satu gaduh mana bala, gocoh. Tu gaduh juga tu. Gaduh dengan makna cepat-cepat ada urusan, lorak orang gaduh. Mana nampak gaduh balik? Nah, ada hijau. Ada hijau, ada urusan. Tu gaduh juga tu. Tu. Atau ada gaduhan, apa? Ada urusan hijau, itu maknanya. Ada gaduhan. Bukan nak pergi balah, okey. Ada gaduhan mana ada urusan hijau. Maka ketika itu makmum farakah. Boleh tak? Boleh. Ada urusan. Lepas tu lupuk fadilat jamaah. Tak lupuk. Apa itu imam panjang sangat ada ni. Tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada orang makmum tak belaka dak sini. Pakat mufarakah belaka cubit sore. Nah, tu. Nak tahu marah. Mana makmum tak dia akad takbir ada sesah. Assalamualaikum tak ada suara habuk. Nah, hak tu jauh tua-tua wacik-wacik saja letih belaka dah. Tu imam macam panjang pula tu. Nah, habis. Itu satu. Dan terkadang wajib niat mufarakah. Wajib pula dah. Tu wajib pula niat bercerai akan imam. Siapa? Makmum tu lah. Wajib niat mufarakah, niat becek, berpisah, bercerai daripada imam. Tak ikut tu imam. Mana misal wajib makmum kena niat mufarakah, jangan dia ikut lagi berat. Seperti datang suatu yang membatal. Yani yang membawa kepada batal. Itu maknanya yang membatal. Maknanya yang membawa kepada batal bagi sembahyang imamnya, imam makmum. Tuh. Padahal mengetahui oleh makmum. Syaratnya untuk makmum tu kena tahulah. Kalau makmum lain tak tahu, tak apa jadi ikut imam tu. Makmum hak wajib niat mufarakah tu makmum mana? Makmum hak tahu kata semaya tu imam tu batal. Gitu ya. Tu mana misalnya? Contohnya ada jatuh najis, atas najis tahi burung atas kepala tu imam contoh. Tu orang lain tak nampak, orang lain duk kosong pejam mata gitu. Dia seorang duduk mata duk kelia tengok apa burung berak pak kena atas kepala tu imam ni. Tu batal mai tu imam. Dia seorang tahu wajib dia mufarakah. Dia tak wajib dia suruh orang lain mufarakah tu jangan. Menyusahkan orang lain pula. Atau dia tahu kata tu imam berhadah. Tu. Dia tahu kata tu imam tu berhadah.
Tutup email tu duk buang dia kat dia. Duk buang minum kopi, peruk ketung. Apa kata kebab bunyi tu ni. Peruk ketung. Tak apa duk buang lagi. Masuk waktu azan duk buang lagi. Lepas tu Allahu Akbar qomat. Tu email tu tak ingat berkalinya. Gi pakai kaki tubik Allah. Apa itu email lalu. Tak ambil semaya. Kitanya tadi ketuk pakai tak kebab. Lepas tu tak pergi ambil semaya. Guano ni. Nah. Maka tu tak boleh ikut jadi awal lagi. Nah. Tu tak boleh ikut jadi awal lagi. Ataupun kita kata kita tu dekat dengan email. Makmum lain tu duduk jauh tak bunyi. Kita dekat dengan email ni bunyi. Ataupun print gitu ni. Atau bang wak syok kata itu email ni batal tu. Tapi kalau syok tak wajib mufarakah deh. Sebab apa? Sebab dia bina di atas yakin. Tu email ketuk kau makmum kiri kanan aku ketuk ni kau siapa ketuk? Tu syok. Taraduk dia panggil papoh. Maka al yakinu la yuzalu bisyakki. Nah, yakin tu tidak dapat dihilangkan dengan syak. Mana yakinnya tu email tu berwudu. Lepas tu mana syak? Syaknya tu email kau siapa ketuk ni? Maka ketika tu al yakinu la yuzalu bisyakki. Hak naknya yakin batal. Barulah wajib mufarakah. Wajib mufarakah. Tu. Tu. Mana nak dia? Maka melazim. Mana melazim ni mewajib. Itu mana melazim. Maka mewajib akan makmum. Melazim akan makmum. Tu. Maka melazim akan makmum ini mewajib akan makmum oleh niat mufarakah dengan segera. Segera dah. Jangan duk berlambat teh. Tu lama tak sah di semaya kita pula dah ni. Pakai segera dah. Pak jatuh tahi pun atas kepala tu kan. Niat mufarakah, niat cek aku semaya sebagai dalam hati tak ikut tak email. Gitulah niat mufarakah dah ni. Tu. Tidak ada usalli pula niatlah hati lah aku cek dengan email ni aku main sore gitu munfarid main sore segera. Bapa kena dengan segera? Wajib niat mufarakah dengan segera. Kalau berlambatan macam mana ustaz? Dan jika tiada niat mufarakah, tengok, dan jika tiada niat mufarakah batal sembahyang makmum, batal dengan ittifaq ulama. Sepakat ulama kata batal. Tak apa ikut lagi biar ikut dia tahu kata batal. Kalau tak tahu tak apa. Hak tak tahu dia atas bina atas zen dia semaya tu email sah sebab tu emailnya jangan dibuat menyusah ke makmum. Tu lagi kau tu email malam ni malam Jumaat malam Jumaat. Lepas tu tu tak ingat nak mandi junub pagi esok pakai Allah akbar dia tu email. Assalamualaikum warahmatullahi duk berzikir ratik apa itu inilah mana ambil semaya saja malam projek. Tak ingat mandi junub ni. Jangan dia buat semua ni. Nama Assalamualaikum tuan-tuan diminta semaya subuh balik lah sebab saya tak mandi tak wajib bagi tadi. Tak payah. Pakai suruh orang lain ke sambung wirid ke dia ni. Kita pun tubik senyakit perut dia. Semaya mandi qada kita sah tak ada apa makmum tu tak payah kita menyusahkan dia. Kerana dia sah dah di sisi sengka dia. Tu lagu tu. Tu. Ni masalah kalau makmum tu yakin kata tu email tu semaya dia tak sah. Maka ketika tu wajib makmum kena niat mufarakah dengan segera. Jangan berlambatan. Dan jika tiada niat dan jika tiada niat mufarakah batal sembahyang makmum dengan ittifaq ulama, dengan sepakat ulama. Tak ada khilaf lagi kata batal semaya dia habis. Dan jika tiada mengikut ni ghayah dia panggil. Ghayah ni nak menghabisi masalah. Dia kata saya tak niat mufarakah tapi saya tak ikut dah kata. Saya tak ada niat mufarakah tapi saya tak ikut.
Tok Imam rokok, saya masih kiam. Tok Imam iktidah, saya baru rokok. Saya tak ikut dah Tok Imam, tapi saya tak niat mufarakah. Lagu mana? Tengok. Dan jika tiada mengikut oleh makmum akan perbuatan imam sekalipun, batal juga semaya. Maknanya wajib dia kena niat. Ikut tak ikut kita lain. Hak wajibnya dia kena niat. Habis itu sudah molek dan masuk waktu kita berhenti situ dulu. Ketahui olehmu akan bahawa segala bahagian yang dijadikan daripada mengikut imam 4 bahagian. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.